Testing pembesar suara 1 2 3. Testing pembesar suara 1 2 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali, mari sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama sekali lagi kita bertemu pada pagi ini secara live. InsyaAllah tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pagi ini kita akan adakan tahsin, sambung kembali tahsin surah Al-Fatihah. Walaupun surah Al-Fatihah ini adalah surah yang ramai anggap kata mudah, ramai yang dah ingat, namun begitu masih lagi ramai yang membaca surah Al-Fatihah ini dengan tidak betul, tidak tepat dengan hukum-hukum tajwid, mengikut para ulama qura'. Jadi pagi ini sama-sama kita belajar tahsin, memperelokkan surah Al-Fatihah, kerana surah Al-Fatihah ini salah satu daripada rukun-rukun yang terdapat di dalam sembahyang, rukun sembahyang yang kita panggil sebagai rukun qauli, rukun qauli. Baik, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tanpa melengahkan masa, kita teruskan dengan tahsin surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan adanya program tahsin ini, insyaAllah bacaan surah Al-Fatihah kita semakin hari semakin baik, insyaAllah. Baik, baru ni saya dah terang lah berkaitan dengan Bismillah. Bismillah yang ada pada surah Al-Fatihah ini, yang mana Bismillah ini juga termasuk di dalam kita kata wajib, termasuk dalam surah Al-Fatihah, kerana dia dikira ayat 1 lah, ayat yang pertama daripada surah Al-Fatihah. Jadi Bismillah pada surah Al-Fatihah itu adalah wajib dibaca lah, wajib dibaca. Hukum dia wajib. Maksudnya kalau kita tak baca, khususnya di dalam surah Al-Fatihah, maka sembahyang kita tidak sah. Tidak sah, yakni tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana Bismillah tu kita tak baca. Sebab Bismillah itu salah satu daripada rukun, salah satu ayat, salah satu ayat yang berada dalam surah Al-Fatihah. Jadi seeloknya saya ulang baliklah Bismillah ni. Okey, Bismillah ni paling mudah, kita kata paling mudah lah, sehingga kan budak-budak tadika pun pandai kan, apatah lagi kita yang dah dewasa ni, kita yang orang lama ni. Walaupun begitu, ramai yang masih sebut tak betul. Yang pertama sekali huruf ba ni. Jadi kita nak sebut huruf tu, pastikan kita kena tahu dia punya makhraj, ataupun bahasa kita panggil tempat keluar huruf. Yang kedua, kita kena tahu sifat yang ada pada huruf tersebut. Sifat tu ataupun kelakuan huruf tersebut, ciri-ciri dah. Sebutan dia tu macam mana, tebal ke, nipis ke, senyum ke, tekan ke, sifat keadaan lidah kita tu macam mana. Baik, contohnya macam ba ni, makhrajnya di mana? Di bibir. Jadi rapatkan bibir. Bis. Ba baris dia kasrah. Ba barisnya kasrah, jadi kita kena senyum. Bi.
Rapatkan bibir dan senyum. Bis. Bis. Huruf sin ni dia makhrajnya hujung lidah sentuh belakang gigi kecil bawah. Kemudian dia kena lepaskan angin yang kita panggil sifat sifat apa? Sifat sofir. Sofir berdesis, berdesir. Bis. Bis. Jangan tak bunyi sebab ada juga budak-budak yang baca tak bunyi. Jadi kita sebagai orang yang tahu ni kena tegur lah. Bis. Dan antara sifat yang ada pada sin tu sifat apa? Rakhawah. Rakhawah ni lepaskan suara. Bismillah. Bismillah. Kemudian milla. Mim ni bagi kasrah, kena mi. Kena rapatkan bibir bibir sebab mim juga di bibir, huruf bibir. Milla. Dosa ni kita gugurkan pada bacaan kerana dia berada di tengah. Kemudian lafaz Allah ataupun lam yang kedua yang ada pada lafaz Allah dibaca dengan nipis. Kat sini dibaca dengan nipis. Wajib baca dengan nipis kerana sebelumnya ada kasrah. Jadi lafaz Allah kalau sebelumnya ada baris kasrah, maka lam yang kedua yang ada pada lafaz Allah itu wajib dibaca dengan nipis. Jadi bismillah. Tu wajib baca dengan nipis. Jangan baca bismillah. Salah Siapa baca bismillah salah. Yang betul dia bismillah. Mulut kita tu, rahang bawah tu kena lebarkan. Bismillah. Kemudian lafaz Allah ketika bacaan wasal kita baca dengan 2 harakah. Itu kena tahu jangan panjang sangat, 2 harakah saja. Manakala ketika waqaf pada lafaz Allah dibaca 2, 4 ataupun 6 harakah. Baik. Hirrah. Terus bacaan terus masuk kepada ra. Kat sini kita panggil alif lam syamsyah. Bismillahirrahmanirrahim. Ra tebal, ra bagi fathah. Kemudian ha pedas setengah lekum dan panjang sikit bunyi dah sebab dia bersifat dengan rakhawah. Rahma. Ma 2 harakah ma asli. Nirrahim. Ni. Nirra. Nun ni kasrah. Ni. Nirrahim. Ra tebal, ra bagi fathah. Tekan pada ra ni ada syaddah. Haim 2, 4 ataupun 6 harakah. Kita panggil hukum ma'arid dan sukun. Kemudian ayat yang kedua daripada surah Al-Fatihah. Kat sini dia ada hamzah wasal kat depan sekali ni dia ada hamzah wasal. Maka kita mula ada dengan baris fathah. Kita mula ada dengan baris fathah. Kerana kaedah dia apabila hamzah wasal berada di awal, manakala selepas hamzah wasal itu ada lam, maka automatik hamzah wasal itu kita baca dengan baris fathah. Alham. Tu. Jangan baca il. Jangan baca ilham, baca alham. Baik. Kemudian lam sukun ni mestilah dijelaskan. Setiap huruf yang bertanda sukun mesti dibaca dengan jelas, wajib. Jadi kita jelaskan dia punya makhraj dia. Kalau lam di mana? Hujung tepi lidah hujung tepi lidah menyentuh pada bahagian atas ni. Tepi tu lah. Tepi hujung lidah tu sentuh pada gigi geraham ni, dekat gigi taring ni. Dan kalau atas lidah tu sentuh pada gusi. Al tu. Jangan al, jangan lepas. Kalau lepas jadi al. Salah. Al salah, dia jangan lepas. Alham tu.
Kemudian ha pedas. Ni ha ni ha pedas. Pedas ni tempat dia di tengah halkum. Huruf halkum, tengah halkum. Jadi pastikan bunyi dia di tengah halkum. Alhamdu. Alhamdu. Ha. Kemudian mim sukun. Mim sukun bertemu dengan dal. Mim sukun bertemu dengan dal. Bahagian apa ni? Bahagian mim mati lah. Bahagian mim mati. Yang ni kita panggil izhar syafawi. Izhar syafawi. Jadi huruf izhar syafawi ni banyak lah. 26 semua. Semua huruf hijaiyah ada 28. Tolak mim, tolak ba. Yang lain tu semua huruf izhar syafawi. Jadi dal termasuk lah. Jadi kita kena jelaskan lah. Mim sukun kena jelaskan mim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Huruf dal. Makhrajnya di mana? Hujung lidah. Hujung lidah sentuh belakang. Gigi kacip atas. Itu. Alhamdulillah. Apabila huruf berbaris dhammah, maka muncung bibir. Kena muncung bibir. Alhamdulillah. Lillah. Kemudian kat sini lam yang kedua pada lafaz Allah ini dibaca dengan nipis. Wajib baca dengan nipis. Kerana apa? Kerana sebelum dia ada kasrah. Sebelumnya ada kasrah. Maka lam tu kena baca dengan nipis. Lillah. Tu. Kemudian hi rabbil. Hi kena jelaskan ha ni. Ha baris kasrah ni kena jelaskan. Hi. Alhamdulillahi. Hi tu kena jelaskan. Kemudian ra baris fathah kita panggil ra tafkhim, ra tebal. Ra tebal ni hujung lidah tu sentuh pada gusi ataupun pada langit dekat gusi tu. Rah dan belakang lidah tu dia naik sikit. Belakang lidah tu, pangkal lidah. Sebab tu dah tebal. Rah. Alhamdulillahi rabbil. Hujung lidah tu naik. Naik ke langit. Rabbil. Ra. Jangan muncung lah. Bibir pastikan bibir kita tak muncung. Rabbil. Sebab dia huruf lidah lah. Ra ni huruf lidah. Bukan huruf bibir. Dia huruf lidah. Maka lidah sahaja yang main peranan lah. Bibir tak payah muncung. Alhamdulillahi rabbil. Kemudian ba ini ada syaddah. Setiap huruf yang ada syaddah, bacaan mestilah kita kena tekan. Kemudian sebab apa? Sebab asalnya ada dua huruf. Yang pertama ba sukun, yang kedua ba itu berbaris kasrah. Maka disatukan, diidghamkan ba yang sukun itu ke dalam ba yang berbaris, maka jadi satu ba, diletakkan syaddah. Jadi setiap huruf yang ada syaddah kena tekan. Rabbil. Kat sini alif lam qamarah. Itu selepas hamzah wasal ada lam. Ada lam yang bertanda sukun. Maka mesti dijelaskan lam ini. Rabbil ain tengah halkum. Rabbil alamin. Ain tengah halkum, satu tempat dengan ha pedas. Dua harakah nah. Lamin. Min 2, 4 ataupun 6 harakah. Mad arid lisukun. Kemudian seterusnya ayat yang ketiga. Ar-Rah. Kat sini juga ada hamzah wasal dulu. Hamzah wasal duduk di awal. Maka bacaan automatik kita baca dengan fathah kerana selepas hamzah wasal itu ada lam. Ar-Rah. Jadi hamzah wasal ni dia tak kira lah sama ada lam itu sukun ataupun lam itu tidak ada sukun. Apabila dia masuk dan selepasnya ada lam, maka automatik dibaca dengan baris fathah.
Ar-Rahma. Ar-Rahma. Tekan pada ra. Dan ra ini ada sifat takrir. Sifat takrir ini maknanya sifat getaran. Getaran hujung lidah. Ar-Rah. Ar-Rah. Getaran tu jangan banyak sangatlah. Getaran yang sedikit. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahma. Ha pedah ni pastikan jelas dia punya pedah dia tu. Dan panjang sedikit sebutan dia kerana dia bersifat rakhawah. Ar-Rahma. Ma dua harakah ma asli. Alif kecil sebelumnya bagi fathah ma asli. Ataupun kita panggil mat tabi'i. Ar-Rahmanir Rahim. Nir-Rahim. Kat sini juga dipanggil alif lam syamsyah ataupun idgham syamsi. Selepas hamzah wasal ada lam yang tidak bersukun. Maka bacaan terus kita masuk kepada ra ni, ra yang bersyaddah. Ar-Rahmanir Rahim. Ra tebal, ra fathah, ra tebal. Rahim. Haim 2, 4 ataupun 6 harakah ma'arid tersukun. Ayat yang keempat. Maliki yaw. Bukan ma. Mim tu nipis. Huruf istifal disebut dengan nipis. Maliki yaw. Baik. Ma ni 2 harakah nah. Sebab ada juga qiraat yang baca pendek di sini. Maliki yaumiddin. Itu qiraat lain lah. Kalau qiraat kita Asim. Qiraat Asim. Riwayat Hafs, Tariq Syatibi. Di sini baca dengan mat. 2 harakat. Maliki Maliki yaumiddin. Yau dibaca dengan lembut. Lin. Kat sini kita panggil lin. Lin. Kerana di sini waw sukun sebelumnya bagi fathah, dibaca dengan lembut. Kerana di sini dipanggil lin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Middin. Alif lam syamsyah. Jadi bacaan terus kita masuk kepada dal syaddah ini. Din. 2, 4 ataupun 6 harakah ma'arid disukun. Seterusnya ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kat sini kita kena tekan. Sebab kadang-kadang jagalah dekat syaddah ni kena jaga. Kalau kita tak tekan, dia punya terjemahan dia tu boleh lari lah. Kalau iyyaka na'budu, hanya engkau ya Allah kami sembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Tetapi kalau kita baca dengan kita buang syaddah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maknanya kita buang syaddah, maka dia jadi hanya engkau cahaya matahari kami sembah, dan hanya engkau cahaya matahari kami mohon pertolongan. Dia jadi lari terjemahan, lari makna ayat. Maka kalau kita buat dengan sengaja, maka berdosa besar. Berdosa besar, haram. Sebab dia telah mengubah makna. Dia saja buat, dia tahu kata berubah makna, tapi dia buat juga. Kita boleh panggil berdosa besar, haram. Jadi kalau dia tak tahu pun buat dalam keadaan tak tahu, jahil, kalau dalam sembahyang tu boleh batal sembahyang lah. Sebab apa? Tak mengaji kan? Sebab apa tak mengaji? Kena tekan kat sini. Iya. Tekan. Iyyaka na'budu wa iya. Baik, iya ni 2 harakat lah. Iya ni 2 harakat. Alif mat ni, alif sa ni. Alif mat ni sebelum dia ada fathah. 2 harakat. Kemudian kana, huruf kaf. Huruf kaf ni dia depan sikit, makhraj dia depan sikit, bahagian pangkal lidah ni. Kalau qaf belakang sekali, kalau kaf depan sikit. Depan sikit daripada makhraj qaf. Bezanya kaf ini dibaca dengan tipis, nipis. Kerana dia bersifat dengan istifal, manakala qaf dibaca dengan tebal. Iyyaka
ka, dan kaf ini juga ada antara sifat yang ada pada dia, iaitulah sifat istifal, istifal ataupun dan hams berangin, hams lepaskan nafas. Iyyaka kana. Kemudian huruf ain tengah lekum. Kadang-kadang ada juga yang tak boleh, ain tu tak sampai dekat tengah lekum, dia kena sampai sini suara kita. Kepitkan suara kita di sini, tekankan sini. Iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa baik, na'budu wa iya sama juga macam ni ya. Wa iyyaka nasta'in, nas huruf nun, hujung lidah sentuh pada gusi. Nas tu. Sin ada angin, nasta'in, dia bersifat safir, desiran, dan juga rakhawah, panjang sedikit sebutan dia. Nasta'in. Baik, apabila kita waqaf pada ni, pada nasta'inu ni, boleh kita waqaf dengan sukunkan nun ini semata-mata, nasta'in, sukun semata-mata, ataupun boleh juga kita baca dengan bacaan ismam. Ismam ni maknanya kita muncungkan bibir kita tu, mengisyaratkan kata nun ini baris dhammah. Nasta'in, maknanya kita mati dulu baru muncung. Nasta'in, boleh-bolehkan, harus kita baca begitu, mengikut pandangan ulama lah, harus dekat sini. Nasta'in, isyarat bibir, muncung isyarat bibir mengisyaratkan kata nun ini baris dhammah, harus. Tapi kebiasaan kita baca dengan matikan lah sukun ini. Okey, seterusnya ihdinas sirah. Baik, kat sini hamzah wasal kita baca dengan baris kasrah. Kerana apa? Kerana hamzah wasal yang masuk pada fi'il, kemudian huruf yang ketiganya adalah baris kasrah, maka hamzah wasal perlu dibariskan dengan kasrah. Jadi kena tengok huruf yang ketiga lah. Kalau huruf ketiga baris fathah ataupun kasrah, maka hamzah wasal mestilah dibaca dengan kasrah. Tapi kalau hamzah wasal, kalau huruf ketiga baris dhammah, maka hamzah wasal dibaca dengan dhammah. Kat sini hamzah wasal dibaca dengan kasrah, kerana huruf ketiga iaitu huruf dal dibaca dengan kasrah, huruf baris kasrah. Ihdinas sirah, jangan baca ahdina, jangan baca uhdina, baca ihdina. Ihdinas sirah. Kemudian ha ni, ha simple, ha besar di bawah, di pangkal halkum, di bawah ni pangkal. Ihdinas sirah. Dia ada sifat rakhawah lah. Lepaskan suara. Ihdinas sirah. Ihdinas sirah. Kemudian nasira. Dekat sini alif lam syamsyah, terus masuk kepada huruf sad. Ihdinas sirah. Dan huruf sad itu tebal, mesti ditebalkan, kerana sad itu adalah huruf isti'la, lagi pula dia bersifat dengan itbaq. Itbaq ni maknanya tengah lidah tu meninggi, merapat dengan langit keras, dan juga isti'la iaitu terangkat pangkal lidah ke langit, maka sebutan sad itu tebal lah. Ihdinas sirah. Dan huruf sad juga ada sifat safir, desiran. Sirah, ihdinas sirah. Kemudian ra tebal, ra bagi fathah, ra tafkhim. Ra dua harakat ma asli. Ihdinas sirah. Ta tebal. Huruf ta tebal, hujung lidah sentuh belakang gigi kacip atas ta. Dan dekat dengan pangkal gigi tu, dekat dengan gusi tu. Ihdinas siratal. Jadi sira, ihdinas sira ni, huruf sad dengan ta ni jangan muncung bibir. Jangan muncung bibir, kerana ia adalah huruf lidah, bukan huruf bibir. Ihdinas siratal. Ta tebal, lam ni nipis. Yang tol. Salah. Tal.
ihdinas siratal jelaskan lam ni. Di sini dipanggil alif lam qamirah. Selepas hamzah wasal ada lam sukun. Jelaskan lam. Wal mustaqim. Wal mustaqim. Mim baris dhammah muncul bibir. Kemudian sin ini sukun. Sin ini sukun. Jelaskan sin dan ada angin kerana bersifat dengan hams. Dia bersifat dengan safir. Dia bersifat dengan raqawah, panjang sedikit. Mustaqim. Ta bersifat dengan hams, bersifat dengan istifal. Taqim. Qim huruf qaf tebal. Qaf bersifat dengan isti'la, antaranya lah terangkat pangkal lidah, maka sebutan qaf ini tebal. Taqim. Qim 2, 4 atau 6 harakah ma'arid li sukun. Seterusnya ayat yang ke-7, yang last sekali lah. Kemudian bukan si dah. Kalau si jadi sin. Ni si tebal. Jaga lah, kalau kita silap sikit lah, batal sembahyang kita, tak sah lah sembahyang kita. Sira. Kalau tukar huruf itu termasuk dalam kesalahan besar, yang kalau sengaja berdosa. Kalau terlupa ataupun dalam keadaan masih mengaji, dimaafkan. Tapi kalau sengaja ataupun dia tak mengaji, berdosa besar dan haram. Tapi kalau dalam sembahyang, maka tidak sah sembahyangnya. Jadi hati-hatilah. Sira, bukan si. Bahagian tengah lidah dengan pangkal lidah tu meninggi ke langit. Hujung lidah tu sentuh belakang gigi kecil bawah. Sira. Ra tebal, ra fathah, ra tebal, dan 2 harakah. Siratal ladzi. Siratal ladzi. Ta tebal. Itbaq dan isti'la juga sifat dia. Talladhi. Alif lam syamsyah. Di perkataan alladhi ni termasuk dalam syamsyah juga. Tu. Saya ada 2 lam kat sini lah. Lam yang pertama mati. Lam yang kedua berbaris. Kemudian disatukan di sini. Jadi 1 lam. Jadi sini juga termasuk dalam alif lam syamsyah jugalah. Siratal ladzi. Zi 2 harakah mad asli. Iaitu ya sebelumnya ada zal lah. Ya sebelumnya ada zal. Ihdinas siratal ladzi. Zi 2 harakah. Na'an'am. Na'an'am. Nun sukun bertemu dengan ain. Izhar halqi. Jelaskan. Jelaskan nun ni. Nun mati ni kena jelaskan. An'am. Bagi beza ni hamzah dengan ain. Kalau ain di tengah halqum, hamzah di pangkal halqum. An'amta alaihim. Kemudian mim mati bertemu dengan ta, izhar syafawi. Bahagian mim mati mestilah dijelaskan mim ni. An'amta alaihim. Ta'alaihim. Alai ra'ain tengah halqum. Alai 2 harakah. Lai ni lin. Bacaan lin lembut. Alaihim itu ya sukun, sebelumnya fathah. Alaihim ghairil. Mim mati bertemu dengan ghain, maka izhar. Hukum dia izhar syafawi. Jelaskan mim ni. Alaihim jelaskan dengan makna tidak ada dengung. 2 harakat dengung tidak ada di situ. Kalau dengung sekadar sifat mim itu tak mengapalah, sebab mim dengan nun ni memang asal ada sifat nun, sifat gunah dengung. Cuma tak boleh panjang sehingga 2 harakat. Alaihim ghairil. Salah. Jelaskan mim tu ada dengung sikit. Itu sekadar sifat dia saja. Alaihim ghairil. Macam tu tak apa. Kalau alaihim ghairil, dengung tu jadi panjang tak mau. Itu salah. Kalau alaihim ghairil, dengung sedikit tu tak mengapalah, itu sifat mim.
Kemudian ghairil, huruf ghain, ghain hujung halqum. Atas ni hujung halqum satu tempat dengan kha. Dan tebal juga, bersifat dengan isti'la. Ghai ke ghai. Ya sukun, sebelumnya ada fathah lin, bacaan lin. Ghairil, ril, ra baris kasrah, ra nipis. Lebarkan bibir. Ril, jelaskan lam. Ril maghdu, ghain dengan dha ni tebal huruf isti'la. Maghdu, rudad panjang tepi lidah dirapatkan ke gigi geraham atas. Ghairil maghdu, bukan du. Sepanjang tepi lidah diangkat dan dihimpitkan ke gigi geraham atas. Ghairil maghdu, dua harakah, ma asli waw sebelumnya dhammah. Bi'alaihim, alaihim sama juga macam tadilah. Kemudian mim, alaihim wala, jelaskan mim. Kerana mim mati bertemu waw, izhar syafawi. Kemudian wala, la tu nipis nah. Dha ni baru tebal. Wala dallin, wala bahagian tepi lidah tu sepanjang tu dihimpitkan ke gigi raham. Dan huruf dha ada sifat istitolah berpanjangan makhraj dha tu. Wala dallin, dha panjang 6 harakah, wajib 6 harakah, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Kita panggil hukum mad lazim kadhimin musaqqal, kalimin musaqqal, iaitu selepas huruf mad ada huruf yang syaddah. Dha dipanjang 6 harakah, lin 2, 4 ataupun 6 harakah nah. Kena tekan sikit pada dalam ni. Waladhdallin, tekan kat situ nah. Tu. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, telah pun selesai kita ulang kaji surah Al-Fatihah ataupun tahsin surah Al-Fatihah. InsyaAllah, walaupun surah Al-Fatihah ini mudah, ramai yang kata mudah lah, sebab hari-hari duk baca kan, sehari berapa kali baca. Tetapi jangan kita pandang remeh lah. Walaupun nampak mudah, tetapi jangan kita pandang remeh, kerana disebabkan perkara remeh itulah boleh menyebabkan sembahyang kita tak sah. Disebabkan tukar huruf, tukar baris, syadah, buang syadah ada tak baca, buang. Tidak ada mat, dia pergi baca mat. Tu ada mat, dia tak baca mat, boleh merosakkan sembahyang kita. Hati-hati lah, sebab sembahyang kita akan ditanya di akhirat nanti. Mula-mula sekali kena tanya bab sembahyang lah. Jadi hati-hati lah, baca tu bagi betul. Jangan kita rasa kita pandai lah, kita tak mau mengaji. Mengajilah, walaupun kita dah jadi guru sekalipun, mengaji tetap kena mengaji, supaya dapat menambah baikkan lagi yang mana kurang. InsyaAllah, kadang-kadang kita rasa kita pandai lah, sebab tu tak mau mengaji. Jangan macam tu lah, semua itu adalah syaitan belaka. Jadi untuk pagi ini sekat ini dulu tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi insyaAllah, kalau dipanjangkan umur dan diluaskan rezeki kita, insyaAllah kita akan buat lagi live insyaAllah untuk surah-surah yang seterusnya lah. Jadi untuk kali ini surah-surah ni saya surah pilihan lah. Yang untuk live sambungan bacaan tu nantilah, kita akan sambung balik surah yang lepas tu, insyaAllah. Surah saya pun tak ingat lah surah apa, kena tengok balik lah, InsyaAllah lah tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi sekadar itu dulu untuk pagi ni. Jadi minta tolong share live kelas kita ni baru lagi. Kelas ni lama dah. Dulu saya buat page lama dulu, mengaji online, mengaji Al-Quran online percuma lah. Tapi untuk kali ni page saya namakan kelas Quran Tajwid. Jadi page yang lama hilang, tak tahulah kena block. Siapa block pun saya tak tahu. Jadi lama dulu dah banyak dah live saya buat, berpuluh-puluh live. Jadi untuk page baru ni kita baru buat sikit-sikit. InsyaAllah minta tolong share lah. Minta tolong share agar ramai lagi yang boleh join.
kelas kita insya-Allah. Baik, jadi sekadar itu dulu. Mudah-mudahan hujung-hujung Ramadan ni sama-sama lah kita manfaatkan dengan ibadah kita isikan dengan ibadah kita, khususnya baca Al-Quran insya-Allah. InsyaAllah, dan kekalkanlah amalan membaca Al-Quran itu, sehinggalah bulan-bulan lain pun kena baca juga. Jangan bulan Ramadan saja, baca bulan lain pun kena baca juga, agar bacaan kita semakin hari semakin baik insya-Allah, dan hidup kita ini diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar itu dulu, ya, sudahi dengan nafas. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.